Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد. الحمد لله, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Kita menyambung perbahasan daripada 40 amalan mudah menurut sunnah. InsyaAllah sambungan kita pada malam ni ialah pada sunnah yang ke-38. Maknanya kita dah berada di penghujung buku ni. Ada 2 sunnah lagi, habislah perbahasan kita daripada buku ni. Mungkin kita boleh tamatkan pada malam ni terus kot, sebab ketiga-tiga sunnah yang berbaki ni tak panjang sangat dia punya perbahasan dia. Dan lepas pada ni, untuk kuliah maghrib ni kita akan habiskan buku 40 kisah teguran Rasulullah buat umat yang digunakan untuk kuliah subuh saya di sini. Kita akan bagi habis yang tu dulu, baru kita fikir apa buku yang akan menggantikan ataupun kita akan guna sebagai buku baru pula. Okay. Jadi insyaAllah malam ni kita tengok sunnah yang ke-38 menggunakan kunyah ataupun nama panggilan. Hadis yang diletakkan sini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Kita tengok apa hadis tu. Anna Aisyata qalat lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, kullu nisa'ika laha kunyatun ghairi. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iktani anti umma Abdillah. Fakana yuqalu laha ummu Abdillah hatta matat walam talid qat. Maksud dia muka surat 107 adalah Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, semua isterimu mempunyai kunyah melainkan aku. Maknanya semua isteri Nabi ni dia ada kunyah. Kunyah ni Abu Fulan atau Ummu Fulan. Contoh kalau Nabi Abul Qasim, sebab anak Nabi yang pertama nama dia Qasim. Ada isteri Nabi nama Ummu Habibah, anak kepada Abu Sufyan. Ini bukan nama betul, ini ialah nama samaran. Biasanya penggunaan Abu dan Ummu ni dia ambil daripada nama anak pertama. Kalau anak kita nama Faisal, kita akan dipanggil dengan Abu Faisal. Mak dia dipanggil dengan Ummu Faisal. Ikutlah anak pertama kita nama apa. Tapi kadang-kadang tidak menjadi syarat untuk menggunakan kunyah ni kena ada anak. Sebab tu kalau kita tengok antara ulama yang tak kahwin tapi ada nama kunyah, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tak kahwin tapi kunyah dia Abu Zakaria. Kunyah dia Abu Zakaria. Dia tak ada anak pun, kahwin pun tak. Jadi dalam hadis yang ke-38 ni, sunnah yang ke-38 ni menjadi sunnah untuk kita ada nama samaran, tapi dia bukan sunnah yang berada pada prioriti yang tinggi. Dia hanya orang kata apa, sampingan. Kalau tak ada pun taklah
memberi kesan terhadap keislaman dan juga keimanan kita pada Rasulullah. Balik semula kepada hadis ni, bila mana Aisyah kata semua isterimu ada kunyah kecuali aku. Rasulullah pun jawab kepada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah kata, aku memberikanmu kunyah Ummu Abdillah, dan Aisyah dipanggil kunyahnya Ummu Abdillah sehingga wafat. Sedangkan Aisyah ni dia tak ada anak pun. Sebab Aisyah kahwin dengan Nabi, dia tak ada anak sampailah Nabi wafat, dia memang tak ada anak. Okay. Jadi Nabi beri pada dia kunyah Ummu Abdillah. Okay. Dalam hadis tu pun sebut walam talid qat, sedangkan Aisyah ni tak pernah beranak pun. Okay. Pengajaran daripada hadis ada 5 pengajaran. Sunnah bagi orang mukmin memakai nama gelaran kunyah yang dimulai dengan Abu untuk lelaki dan Ummu untuk perempuan. Menjadi sunnah. Tapi biasanya macam kita sebut tadilah, kunyah ni diberi sempena anak pertama. Tapi tak syarat pun, ada orang dia nak ambil anak kedua, anak ketiga, ataupun dia tak kahwin, dia nak letak apa-apa sajalah Abu sekian. Jadi dalam sunnah ni kalau kita tengok, antara benda yang berkait apa dia? Memberi nama kepada anak pun. Sebab tu memberi nama kepada anak pun kena betul, tepat. Sebab bila mana kita nak guna kunyah ni, kita akan nisbah kepada anak kita. Kalau nama anak kita tu canggih sangat, dia macam tak berapa kena lah, macam payah nak buat nama panggilan ataupun kunyah tu. Okay. B dia sebut nama kunyah Abu dan Ummu biasanya orang Arab sandarkan kepada nama anak sulung mereka, tetapi ada juga yang menyandarkan kunyah mereka kepada anak yang paling kecil, iaitu anak bongsu sekali. Pun ada buat macam tu. Yang ketiga, namun tidak bermakna orang yang tidak mempunyai anak tidak boleh menggunakan nama kunyah. Hadis ini menjadi dalil bahawa orang yang tidak mempunyai anak juga disunatkan memakai nama gelaran kunyah. Tapi tuan-tuan kena tahu, kita buat benda ni, kalau kita nak ada nama Abu sekian, Ummu sekian ni, kita kena ingat kita buat ni kerana imtithal, mengikuti Nabi. Kita bukan buat kerana nak mengelabui personality. Ada orang tujuan dia letak ataupun dia nak suruh orang kenali dia dengan Abu sekian supaya orang tak tahu nama betul dia. Lalu dia boleh menjadi orang yang split personality, terutamanya di media sosial. Ada banyak akaun FB dia guna nama kunyah sekian-sekian. Yang tu tak boleh. Antara sahabat Nabi yang terkenal dengan nama kunyah berbanding nama betul, siapa dia? Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia famous dengan nama Abu Hurairah tu lah. Dia tak dikenali dengan nama betul dia. Nama betul dia lah Abdul Rahman bin Sakhar. Selain pada tu, yang paling rapat dengan Nabi Abu Bakar. Abu Bakar tu pun nama samaran, nama betul dia Abdullah je. Cuma nak katanya, ini ialah menjadi kebiasaan masyarakat Arab. Berbeza dengan kita. Kita ni dia kurang pakai benda ni, nama samaran ni. Okay. Dia sebut kunyah juga boleh diberikan kepada kanak-kanak yang masih kecil. Anak kita yang kecil tu pun kita boleh panggil dengan nama samaran juga. Sebab tu Nabi pernah kunyahkan adik kepada Anas bin Malik dengan Abu Umair. Bila mana anak adik pada Anas bin Malik ni dia duduk main-main dengan seekor burung ni, tiba-tiba dia pegang burung tu, dia terpenyek burung tu sampai mati burung tu. Lalu dia sedih, Nabi pun pujuk dia. Nabi pun kata, ya Aba Umair ma fa'alan nughair, wahai Abu Umair, apa dah jadi pada burung tu? Nabi macam nak pujuk dia. Maknanya budak kecil yang belum baligh pun boleh menggunakan nama samaran, tapi tidak menjadi keutamaan. Tapi boleh lah, nak buat tu boleh. Okay. Nabi SAW pernah memanggil seorang kanak-kanak dengan gelaran kunyah Abu Umair. Okay. Muka surat 108. Antara faedah meletakkan nama kunyah ini ialah untuk kemesraan dan juga supaya seseorang berasa tanggungjawab sebagai bapa
kerana maksud abu itu ayah dan ummu itu pula ibu. Maknanya hikmah daripada ada kunyah ni ialah untuk menampakkan rasa tanggungjawab. Itu bagi seorang lelaki yang memang ada anak lah. Bagi budak-budak ni pula, apa fungsi dia? Fungsi dia memberi rasa dia dihargai oleh orang dewasa. Bila mana budak dipanggil dengan gelaran orang dewasa ni, budak-budak tu akan rasa dia ni ada fungsi dalam masyarakat. Sebab tu kita tengok kanak-kanak di zaman Nabi ni, mereka berfungsi baik sebagai orang yang nak belajar, generasi yang nak belajar dengan Nabi, bukan generasi yang fokus bermain je. Sebab apa? Cara Nabi bergaul mesra ni, Nabi tak downgrade kan kanak-kanak ni sehingga kanak-kanak rasa diorang ni tak ada peluang dan tak ada ruang langsung. Tapi mereka juga diberi ruang dan peluang untuk duduk dalam majlis Nabi, dilayan sama taraf seperti mana orang dewasa. Sebab tu kita baca satu hadis, Nabi ni makan dengan para sahabat, tengah duduk makan kenduri lah kita kira. Tiba-tiba lauk tu Nabi nak bagi pada orang sebelah kanan Nabi budak, sebelah kiri Nabi orang tua. Saya tak ingat siapa. Boleh jadi sebelah kiri Nabi ni Abu Musa al-Ash'ari. Waktu Nabi nak bagi lauk, sebab Nabi ni dia suka dahulukan kanan, yang duduk belah kanan ni budak yang tak balik lagi, tapi dia duduk sekali dekat dengan Nabi duduk makan. Lalu pada waktu tu Nabi pun kalih tengok kepada Abu Musa al-Ash'ari. Dia kata, Abu Musa, memang hakikatnya kita kena dahulukan orang tua, tapi aku suka dahulukan yang kanan. Jadi aku beri pada budak ni dulu, aku tak beri pada kamu. Tengok cara Nabi, dia punya orang kata apa, cara dia bergaul itu, sehingga budak tu rasa dia ada fungsi, dia dihargai. Sebab memang cara untuk memupuk perasaan-perasaan yang positif kepada kanak-kanak ni ialah dengan memberi dia apresiasi tu kena ada, sehingga dia rasa dia tu ada pada mata dan pandangan orang-orang dewasa. Antara tempat yang paling terbaik untuk menjalankan fungsi ni ialah di masjid lah. Bila mana kanak-kanak tu dia selalu datang ke masjid, kita yang dewasa ni kena jadikan kanak-kanak yang datang tu, dia taklah buah berlari dia semata-mata, tapi dia ada dapat input yang tak secara langsung. Saya tengok waktu saya belajar dulu di Jordan ni, masjid dengan kanak-kanak ni dia orang tak terlalu rigid sangat. Memang isu masuk dalam saf ni itu normal dari sana. Okay. Tapi antara orang kata apa, golongan yang tempat kita ni kurang lagi, taklah kata tak ada langsung, tapi kurang lagi, ialah golongan orang kelainan upaya ni. Saya ingat di masjid yang saya duduk salat selalu waktu belajar dulu, dekat dengan rumah sewa ni, masjid Jamek untuk pekan tu lah, ada satu orang, dia ni syndrome Down syndrome, selalu datang masjid, dan kita tengok dia ni seronok dengan orang-orang masjid, termasuklah JK yang tua-tua, yang muka cengih, pakai serban apa semua macam tak nak tegur orang. Tapi dengan yang OKU ni dia okey. Apa yang menarik, saya tengok situasi itu sampai hari ni saya duk teringat. Nama OKU ni sindrom Down ni, nama dia Haitham, nama dia. Pakai smart, maknanya dia ni dijaga rapi oleh mak ayah dia, pakai baju tie-in apa semua ni, datang masjid. Pada petang asar tu, lepas pada salat asar, ada salat jenazah di masjid tu. Jadi Haitham ni dia terpinga-pinga, ni salat apa ni? Dia tak tahu salat apa. Dia nak belajar salat jenazah. Dia tu Down syndrome. Jadi dia pergi dekat satu imam ni, imam yang saya tak pasti dia imam ke pengurusi masjid, saya tak tahulah, tapi dia paling tua dan selalu duduk ada mengaji orang tua, dan dia ni memang selalu duduk depan lah, duduk dalam saf tamu. Kalau pergi masjid pun antara orang tua yang paling awal. Okay. Dia kata, Haitham, nanti dulu bagi orang sudah salat jenazah, nanti kita belajar salat jenazah. Dia cakap dengan OKU ni. Bila mana jenazah dah diangkat, dah selesai perkuburan apa semua,
Waktu tu musim sejuk, antara asar nak pergi ke maghrib tu dekat. Jadi Haitham ni dia, sebab dah kita berjanji dengan dia ni nak ajar pada dia salat jenazah, jadi dia ni demand selalu pergi dekat orang tua tu bila nak ajar salat jenazah. Selesai salat maghrib, pada waktu tu Haitham ni kata, aku nak belajar salat jenazah. Jadi orang tua ni dia seorang tu lah, pakcik ni dia kata, okey, sekarang siapa nak mati, nak jadi jenazah ni siapa? Dia kata, yang nak belajar aku. Jadi kalau aku mati, aku tak belajar. Sekarang ni yang kena jadi jenazah ialah kamu. Pakcik tu nak jadi jenazah. Okay. Tapi yang saya seronoknya apa dia, kawan-kawan dia yang tua-tua yang baca Quran atas reha tu supportive. Dia kata, okey, hang yang pakcik tu, hang kena jadi jenazah, kita orang akan salat jemaah sebagai simulasi nak bagi yang OKU ni faham. Jadi dia orang pun beratur 4-5 orang, dia pun tunjuk dekat yang OKU Sindang Rendah ni macam mana salat jenazah, nak pernah baca apa. Yang pakcik tadi yang baca Quran baring jadi jenazah, pura-pura jadi jenazah. Saya tengok mesra, kemesraan tu ada. Dan dia satu orang yang kata apa, yang rapat dengan masjid, dan orang tak rasa terganggu dengan kewujudan orang-orang seperti ini. Maknanya untuk negara Arab ni dia up lagi lah. Dan saya tengoklah, dengan sebab cara yang dibuat dengan cara tu, apa jadi pada yang macam ni selain pada budak-budak yang rapat apa semua, golongan-golongan OKU ni tak terkecuali dapat hafal Quran, walaupun tak hafal banyak tapi dia hafal Quran, dia ingat Quran apa semua, dia jadi orang yang selalu duduk dekat dengan masjid apa semua. Ini antara tempat yang terbaik. Sebab tu ada sekarang masjid di Malaysia ni bagi duit untuk budak-budak yang datang salat subuh pagi-pagi untuk belanja sekolah apa semua. Itu inisiatif yang bagus untuk supaya jemaah-jemaah yang kecil ni, yang cilik ni, dia rasa dia ada dalam senarai, orang perasan dia dalam masjid ni. Budak dia nak tu ya. Jadi dia akan membesar dengan membentuk perasaan itu. Termasuklah Nabi panggil budak-budak dengan abu sekian, supaya dia rasa dia dewasa. Dia diberi penghargaan. Okay. Selesai untuk sunnah yang ke-38 ni, iaitu sunnah memberi gelaran kunyah nama samaran. Okay. Sunnah yang seterusnya 39, waktu berdoa mustajab pada hari Jumaat. Daripada Abu Hurairah, hadis ni riwayat Bukhari. Tadi kita sebut Abu Hurairah ni terkenal dengan nama samaran. Dia memang dikenali dengan nama samaran tu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jumu'ati la sa'atun illa yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa a'tahu iyyah asyara biyadihi yuqalliluha. Sesungguhnya kata Nabi, pada hari Jumaat itu terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengannya sedangkan dia berdiri berdoa memohon sesuatu kebaikan kepada Allah, melainkan dia akan memberikan hal itu kepadanya. Maknanya hari Jumaat ni ada waktu mustajab yang samar. Kat mana waktu tu? Ada satu waktu tempoh ni mustajab. Kalau orang tu dia bertepatan dengan waktu mustajab tu, maka doa dia tidak akan disia-siakan, melainkan doa itu akan diberi kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya akan dikabulkan ataupun menjadi pahala yang tersimpan di akhirat nanti. Dia akan memberikan hal itu kepadanya, kata Nabi. Tuhan akan kabulkan. Dan Nabi SAW memberi isyarat dengan tangan baginda menunjukkan sedikitnya waktu tu. Maknanya waktu Nabi riwayatkan hadis ni, Nabi beri isyarat dengan tangan. Isyarat macam mana? Nabi buat macam ni. Maksud dia apa? Waktu tu pendek, tak panjang pun. Kebanyakan para ulama berselisih pendapat, bilakah waktu mustajab untuk berdoa pada hari Jumaat ni? Kebanyakan pendapat menyebutkan selepas daripada asar, sebelum pergi ke maghrib. Kebanyakan kata yang tu. Tambah sekarang ni maghrib dengan asar ni singkat ya. Sebab sekarang ni pukul 7 dah maghrib, pukul 4.25 saya tak tahu di Penang berapa. Kalau di Perlis ni 4.25 asar, maghrib 7.2 minit ataupun 7.3 minit sekarang. Okay. Maknanya waktu tak sampai 3 jam ni lah waktu untuk kita berdoa. Bahkan ada pandangan kata waktu antara dua khutbah tu, yang tu lagi pendek. Cuma poinnya lah,
pada hari Jumaat ini ialah hari kita berdoa, hari kita menghimpunkan doa-doa terbaik yang telah diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu benda ni penting untuk kita kenal pasti. Hari Jumaat ni kalau kita tengok, setengah-setengah negeri hari cuti, setengah-setengah negeri hari kerja, macam Penang, Perlis hari kerja. Petang ni, lepas asar ni ialah waktu orang kalut nak keluar pada ofis. Sebab tu dalam Al-Quran ada surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr, demi waktu yang telah dihabiskan manusia berada dalam kerugian, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ada sebahagian ulama tafsir kata wal asri itu maksudnya ialah demi waktu asar. Sebab memang waktu asar ni waktu orang tutup kedai, waktu orang kemah-kemah ofis nak balik, waktu orang bersesak-sesak atas jalan. Orang tak berapa ingat kepada nak berzikir, tak berapa ingat pada nak berdoa. Waktu ni waktu lalai, kebanyakan orang lalai. Jadi mengikut pada pandangan jumhur yang kata waktu tu ialah waktu asar, kita kena ambil peluang untuk kita berdoa. Doa apa yang boleh disarankan untuk kita minta pada waktu asar ni? Iaitu 24 jenis zikir dan doa yang ditunjukkan oleh Nabi pada bacaan zikir pagi dan petang. Zikir pagi petang ni ada 24 zikir. Kalau kita baca Hisnul Muslim, dia senaraikan 24 zikir. Al-Azkar lagi banyak lah. Cuma 24 tu pun kadang-kadang tak sempat nak buat, tak larat kita nak buat. Sebenarnya sekejap je nak buat, tapi perjuangan untuk melazimi benda tu payah. Untuk kita ni buat daripada awal zikir yang Nabi ucapkan untuk zikir petang dan pagi ni, apa dia yang first zikir tu ialah ayatul kursi, ayat kursi. Tapi kalau kita buka Hisnul Muslim, dia mulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, baru ayat kursi, baru 3 kul, lepas tu baru asbahna wa asbahal mulku lillah, ataupun petang amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah kalau petang. Kalau pagi, rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu, sampailah lah zikir yang susunan pagi petang tu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ataupun Allahumma salli ala Muhammad untuk hari Jumaat. Sebab hari Jumaat ni pun hari yang dituntut untuk kita banyak selawat. Cuma nak sebutnya ialah kita amal yang tu kita dah dapat, ataupun yang ni saya duduk teringat, jadi bacaan doa dia ni tak berapa tepat lah, tuan-tuan kena balik cek balik. Hadis ni hadis riwayat daripada Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah dia pernah mengadu dekat Nabi, ya Rasulullah, doa yang kamu ajar pada kami ni banyak, dalam Quran pun banyak, dalam hadis pun banyak, jadi kami ni tak sempat nak baca semua. Bagilah satu doa yang compile semua sekali permintaan. Nabi pun ajar pada Abu Umamah Al-Bahili. Saya cuba untuk sebutkan doa ni, tapi saya tak berapa ingat sangat sebab kita tak selalu amalkan doa ni. Iaitu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Umamah Al-Bahili itu ialah Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka min khairin ma sa'alaka bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika masta'adza bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa 'alaikal balagh walillahil musta'an. Ada lagi panjang tu, dalam 2-3 patah lagi. Cuma yang saya ingat takat tu je. Nanti kita boleh cek balik tengok. Cuma yang penting yang awal doa tu, Nabi ajar ke Abu Umamah, baca doa ni. Doa tu maksud dia apa? Ya Allah, aku mohon padamu segala kebaikan yang pernah dipohon oleh nabimu semasa hidupnya. Nabi minta apa pada Tuhan daripada kebaikan? Aku minta semuanya tu. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada keburukan, terhadap apa yang telah diminta perlindungan oleh nabimu daripada keburukan. Kepadamu lah kami berharap kecukupan, dan engkaulah Tuhan yang maha menolong membantu. Tuan-tuan kena cari balik. Kalau tak silap hadis ni riwayat daripada
hadis riwayat Ahmad. Ada dalam sebahagian buku-buku himpunan doa Al-Azkar pun ada. Cuma nak sebutnya ialah doa ni kalaulah hari kita terlampau sibuk sangat, doa yang tu lah. Kalau tak erti Arab, minta pada Tuhan kod Melayu pun tak apa. Lepas asar Jumaat tu, ya Allah, apa yang Nabi-Mu pernah minta pada kebaikan, aku minta sama. Apa yang Nabi-Mu pernah minta lindung pada keburukan, aku minta semua. Itu dah memadai. Tapi takkan nak pakai yang minimum selalu. Kita pun nak jugalah amal yang lebih panjang lagi. Cuma nak katanya, jangan lepaskan peluang untuk berdoa pada petang Jumaat ni. Kalau negeri yang tak kerja, cuti, petang Jumaat ni orang pergi berjalan. Saya ingat di Terengganu dulu, petang Jumaat ni kalau kita sekolah ni, hari Jumaat kan cuti. Petang Jumaat ni ingat apa? Ingat pasal minggu. Orang jual ayam zaman tu, kita orang kampung macam tu lah. Tak fokus ke berdoa dah ni, duk ingat yang tu. Kalau orang kerja, dia tahu nak balik kerja. Jadi waktu tu macam Nabi sebut lah, waktu yang minimum, pendek, tapi dilalaikan oleh kebanyakan orang. Okay. Jadi pengajaran daripada hadis ni ada 3 benda. Kemuliaan hari Jumaat apabila Nabi SAW mengisyaratkan bahawa terdapat waktu yang mustajab berdoa padanya. Jadi kita kena ambil peluang. Berdoa ni ialah benda yang kurang orang kita buat. Sebab itulah segala masalah yang berlaku di kalangan orang Islam hari ini ialah kerana kurangnya fokus orang Islam hari ini dalam berdoa. Ramai orang berteori, kurang orang berdoa. Tuan-tuan, kalau kita tengok ulama-ulama yang awal, yang silam, mereka duduk dalam kebaikan kerana mereka saling berdoa antara satu sama lain. Sebab tu ada cerita dan catatan. Al-Imam Abu Dawud yang tulis Sunan Abi Dawud ni, dia ni merupakan murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Waktu Imam Ahmad kena tahanan, waktu Imam Ahmad kena seksa, kemuncaknya kena pukul, diheret sekeliling kota Baghdad, dia ni tak boleh nak buat apa. Walaupun dia bukanlah daripada kalangan orang yang diam, orang yang senyap. Bila mana berlaku fitnah Quran itu makhluk, bila mana fitnah tu dah reda, Imam Ahmad pun dah dimuliakan, dia pergi jumpa anak Imam Ahmad ni, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dia beritahu, dia kata, aku nak beritahu pada kamu satu benda. Ayah kamu ni antara orang yang aku sentiasa doakan dalam salat malam aku. Nama dia aku sebut, supaya dia ni menjadi tonggak kepada agama ni dan khususnya sunnah yang dibawa oleh Nabi ni. Sebab tu kalau tengok para ulama ni, dia melazimi doa, khususnya doa kepada orang-orang saleh lah, supaya orang saleh ni sentiasa tetap pendirian. Orang-orang yang ada pengaruh, supaya mereka ni tak gelong pergi ke lain. Dan kelompok yang paling mustahak untuk didoakan siapa sekarang? Pemimpin. Pemimpin ni tuan-tuan jangan spesifikkan Perdana Menteri saja-saja. Pemimpin ni termasuklah pemimpin masyarakat yang daripada bawah, termasuklah juga dalam tu para ulama yang bersifat pemimpin kepada orang-orang awam untuk dapatkan pencerahan agama ni. Sebab tu Abdullah bin Mubarak kata, kalau aku ada doa yang mustajab, aku akan jadikan doa tu untuk pemimpin seluruhnya. Sebab bila mana kebaikan itu terkena pada pemimpin, kebaikan itu akan tersebar pada seluruh rakyat dia. Tapi kalau kita doa pada orang-orang yang macam orang kita sayang, dia mungkin kena pada seorang tu je lah, dia tak kena kepada orang lain. Jadi kita kena ada jiwa yang rajin berdoa ni. Dan doa yang terbaik ialah doa-doa yang ada dalam Al-Quran, doa-doa yang diucapkan oleh Nabi untuk kita amalkan. Dan kenali waktu-waktu berdoa yang mustajab. Selain pada berdoa pada petang Jumaat ni, antara tempat berdoa juga ialah di mana? Dalam salat, iaitu sebelum memberi salam. Sini ramai orang lalaikan. Ada orang dia lebih minat berdoa lepas sembahyang daripada berdoa dalam sembahyang. Sedangkan berdoa dalam salat itu lebih utama, lebih mustajab, dan lebih elok keadaan orang yang berdoa tu, sebab dia berada dalam ibadah yang agung, iaitu salat. Jadi kita kena ambil peluang yang tu. Okay. Sunnah yang seterusnya, iaitu sunnah yang ke-40, yang terakhir dah pada malam ni. Doa sunnah ketika mengucapkan takziah, takziah kematian, muka surat 110. Daripada Usamah bin Zaid
radhiyallahu anhuma, katanya, arsalat ibnatu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaihi annabna li qubida fa'tina fa arsala yuqri'u salam wa yaqul inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullun 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Hadis ini riwayat pada Bukhari. Maksud dia, anak perempuan Nabi menghantar utusan kepada Nabi memberi pesanan bahawa anak lelakinya telah meninggal. Maka datanglah kepada kami, maka baginda pun berpesan dengan mengirimkan salam dan membacakan, sesungguhnya bagi Allah apa yang dia ambil, bagi Allah jua apa yang dia berikan, segala sesuatu makhluk mempunyai ajal yang ditentukan di sisinya, oleh kerana itu bersabarlah dan carilah redha Allah. Cucu Nabi meninggal, anak Nabi ni hantar utusan suruh beritahu dekat Nabi cucu dia dah meninggal. Ucapan takziah Nabi ni, inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullun 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Kena hafal sikit lah. Kalau kita tengok dalam Al-Azkar oleh Imam Nawawi, lagi banyak sirah takziah ni. Kita orang Melayu paling ringkas apa dia? Salam takziah lah. Sebab perkataan takziah tu pun sendiri ialah kita cuba nak sampaikan kepada yang kena musibah ni, terutamanya kematian, kita turut berduka cita di atas apa yang berlaku. Maknanya ini ialah perasaan kebersamaan. Contoh yang paling dekat sekarang ialah saudara-saudara kita yang di Palestin tu. Kalau tuan-tuan tengok, dah berapa hospital yang kolaps kerana dibom secara rambang dan rawak oleh Israel. Jadi ini ialah atas dasar kebersamaan, tanpa mengira kecenderungan politik ke, kecenderungan kumpulan tertentu ke. Orang Islam itu sifatnya bersaudara, dan saudara sesama saudara ini sifatnya ialah bila mana ada saudara kita yang susah, kita akan rasa kebersamaan dengan turut sedih dan berduka cita. Paling-paling kurang kita mendoakan mereka. Tuan-tuan doa dan jadikan ada bahagian pada isu yang sedang berlaku ni, pada isu Palestin ni. Kalau tuan-tuan rasa risau nak bagi derma, sebab sekarang ni orang duk beritahu dan maklum kan, ada proksi-proksi yang tak jelas kutip derma untuk Gaza ni. Yang tu kita kena detail dan hati-hati sikit lah. Kalau macam di Perlis ada, kita dah keluarkan satu surat, ada satu badan ni, agar kebanyakan orang-orang tak menyumbang padanya, sebab tak jelas sejauh mana saluran bantuan itu sampai. Yang kita tahu dan maklum ialah ada orang Malaysia kita ni yang kahwin dengan orang Gaza ni, Nadir An-Nuri ni. Yang ni saluran yang memang sampai pada orang Gaza ni. Kita bagi jumpa mana-mana orang Palestin yang memang betul Palestin lah, tapi biasanya pengalaman sajalah. Di Jordan ni pun antara tempat menjadi tempat berlindungnya orang Palestin ni. Orang Palestin ni dia ada satu sikap, dia tak mudah menampakkan sikap suka meminta-minta ni. Itu antara kemuliaan Ahlu Al-Aqsa ni, orang-orang yang duduk di Baitul Maqdis ni. Beza dengan setengah-setengah pelarian tempat lain ni, dia nampak meminta tu, tapi dia orang ni lebih independen, lebih merdeka, lebih ta'afuf, menjaga maruah daripada suka meminta-minta. Dia orang lebih suka untuk buat sesuatu, batu orang beri pada dia tu atas effort yang dia buat. Dia berjual apa ke, dia hasilkan apa, khidmat apa ke. Cuma nak sebutnya ialah bila mana kita dengar berita-berita macam ni, paling-paling kurang takziah tu kena ucapkan lah. Takziah tu kena ucapkan, ataupun dalam kalangan masyarakat kita lah. Kita tengok pengajaran daripada hadis ni. Ada beberapa pengajaran yang diletak sini. Dia sebut, setiap insan tidak terlepas daripada musibah. Setiap ujian dan musibah akan mengangkat darjat seseorang muslim jika dia sabar. Saya telah huraikan perkara ini sebelum ini. Lafaz takziah ini mengandungi peringatan kepada seseorang yang ditimpa musibah tentang makna penyerahan seorang hamba kepada Tuhannya.
Ia bermaksud setiap apa yang ada di sisi seorang manusia itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Maknanya bila mana berlaku musibah kematian ni, kita kena tunjukkan kita ni tak berapa ceria sangat lah. Bukan nak kata buat sedih, dia bukan orang kata apa buat sedih yang melampau macam setengah-setengah kelompok agama ni. Bila mana berlaku kematian, dia melampau, dia meratap. Cuma kita kena tunjukkan rasa kebersamaan. Sebab tu macam isu Palestin ni kan, antara benda yang kita kena jaga sensitivitinya ialah apa-apa saja benda yang orang sinonimkan dengan proksi Israel ni, kalau tuan-tuan rasa dia bukan proksi Israel pun, jangan tunjukkan kita nak ambil perkhidmatan tu. Saya sebut terang lah, kalau orang kata McDonald ni proksi Israel ke tidak, kita tak tahu. Saya pun tak ada jawapan tu. Tapi keumuman orang faham makan situ dan McDonald tu dikenali sebagai proksi. Saya tak tahu sama ada franchise di Malaysia ni macam mana urusan dia. Orang kata Starbucks lah apa semua. Kita sebagai Muslim ni hold dulu lah sekejap, hold dulu sekejap, supaya kita ni tak jadi orang yang menyebabkan pandangan orang. Mungkin saya pasti ada orang tak setuju, kata tak, Starbucks Malaysia lain, dia tak ada hubung kait, tak tahu. Saya tak ada maklumat, saya tak nak cakap benda yang saya tak tahu. Cuma kalau anda peminat pun, janganlah menjadi orang yang obvious sangat nampak pergi. Dan kalau tak setuju pun, janganlah sampai pecah kan outlet dia orang pula. Dulu kalau tuan-tuan ingat isu Palestin ni bila mana datang di Terengganu, McDonald Dungun, waktu tu saya duduk di Terengganu ni, punya benci Israel ni, pecahkan kaca McDonald tu. Tu tak betul, tak jadi apa pun, tak jadi apa. Punyalah semangat dengan isu Palestin ni, ambil kerusi yang mana, pecahkan. Itu merosakkan harta orang. Agama tak ajar yang tu. Barunya orang 2 hari lepas orang letak gambar di Jordan, McDonald dia dipecahkan oleh pemuda-pemuda Jordan. Ini bukan daripada akhlak syakhsiyatul Islam, bukan. Tak setuju, benda yang syubhah hold lah dulu waktu-waktu macam ni. Kita ada option lain. Kita boleh minum kopi tempat lain, boleh makan fast food di kedai-kedai yang lain. Kalau rasa tak setuju sangatlah, kalau rasa macam saya ada bukti, saya tahu, tapi kita elakkan, sebab benda tu dia macam mengguris jugalah hati. Sebab tempat lain mungkin dia proksi yang jelas untuk Israel tu. Di Malaysia ni mungkin dia ada jawapan sendiri, mungkin pihak pentadbiran pengurusan dia dah bersedia dengan jawapan dan stigma ni. Cuma nak katanya, sebagai tanda kita ni sedih di atas kematian ataupun terkorbannya saudara-saudara di sana, kita tak buat benda-benda seperti itu. Apa-apa sajalah. Tak setuju dengan Hamas, kata Hamas ni proksi, itu proksi ni, nanti dulu benda ni bubuh tepi dulu. Yang penting isu yang besarnya ialah kematian depan mata yang kita tengok memang dah berlaku dah pun. Kanak-kanak dah ramai mati, hospital pun telah dibom. Yang tu yang kita maklum, yang kita nampak depan mata kita. Ini tanda kebersamaan. Saya nak sebut yang ni dulu. Dan yang penting mustahaknya ialah berterusan berdoa supaya pertolongan Allah Ta'ala tu turun. Jangan rasa putus asa dan jangan rasa tergesa-gesa menunggu pertolongan Tuhan. Kalau kita baca surah Yunus, Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus ni, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Allah Ta'ala beri jawapan pada Nabi Musa, wahai Musa, doa kamu yang kamu minta supaya Fir'aun ni ditenggelamkan, dijahanamkan, dimatikan, aku dah makbulkan. Cuma waktu belum jalan lagi. Para ulama sebut doa Nabi Musa dengan tenggelamnya Fir'aun 40 tahun. Nabi Musa berdoa, Tuhan makbul, tapi nak jadi realiti tu ambil masa 40 tahun. Barulah terjadinya penenggelaman ataupun matinya Firaun tu ketika mana orang kata apa, Laut Merah tu dibelah. Ini antara benda perkara yang kita kena sedar, kita kena tahu, supaya kita ni jangan bosan berdoa. Jangan duk kata doa pun tak jadi apa.
teruskan berdoa. Dan kita yakin di kalangan muslim ini ada doa-doa yang dengar oleh Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala akan beri pertolongan. Tak cepat, lambat, pertolongan itu akan datang. Sebab itu ialah janji Tuhan. Okay. Kemudian apa lagi dia sebut sini? Lafaz takziah ini mengisyaratkan bahawa orang yang ditimpa musibah hendaklah bersabar dan mengharapkan pahala daripada Allah. Tidak ada guna mengingkari takdir atau meratap atas musibah yang berlaku. Ini kerana musibah sudah pun berlaku. Mengingkari atau meratapinya hanya menambah dosa bagi pelakunya. Maka tindakan bijak bagi seorang ialah bersifat sabar dan mengharapkan pahala. Macam-macam mana pun kita dalam hidup ni, kita kena bersabar. Apa saja benda yang berlaku dalam hidup, tambah-tambah musibah. Sebab itulah kita baca surah Az-Zumar, Allah Ta'ala sebut tentang ahli syurga ni, dia orang dapat masuk syurga kerana benda yang dia orang sabar di dunia ni. Kita baca surah Az-Zumar, Allah Ta'ala sebut malaikat menyambut ahli syurga dengan malaikat kata, salamun alaikum tibtum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu semua ahli syurga, bersih kamu daripada dosa atas apa yang telah kamu sabar di dunia dulu. Hidup kita ni lah sekali kita kena sabar. Sabar dan berikhtiar, bukan sabar duduk akhirnya menyimpan bermacam-macam persoalan dalam kepala, rasa tak puas hati, rasa nak fikir kat mana tak kena, lepas pada tu pergi kepada nak mempersoalkan ketentuan Tuhan. Yang ni tak perlu, yang ni kita tak buat benda ni. Orang Islam ianya diajar untuk bersabar. Kemudian apa lagi dia sebut situ? Musibah sudah pun berlaku, mengingkari atau meratapinya hanya menambah dosa bagi pelakunya. Yang kedua, Allah mengambil daripada seorang insan sesuatu yang merupakan miliknya. Yang ketiga, setiap yang diambil oleh Allah itu ajalnya sudah ditentukan. Ratapan dan ingkar kepada ketentuan Tuhan tidak akan dapat mengubah takdir. Jadi alhamdulillah, kita secara rasminya selesai dah buku kita ni. 40 amalan mudah menurut sunnah telah selesai kita sentuh semua sekali. Daripada sunnah yang pertama, mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita dengan menyebut jazakallahu khairan kathira ataupun jazakallahu khairan, sampailah kepada ucapan takziah yang diajar oleh Nabi ini. Apa dia? Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullun indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya bila mana dah habis ni, ambil masa banyak tahun jugalah. Saya ingat daripada zaman PKP lagi, ada waktu kuliah jadi, kuliah jalan, ada waktu kuliah tak jalan. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya akhirnya tamat jugalah buku ni. Bila mana dah habis baca ni tuan-tuan, tinggal lagi tanggungjawab atas kita ialah mengamalkan apa yang ada dalam buku ni. Nak amal tu yang payah, sebab setiap daripada pengetahuan yang ada dalam diri kita tertanggung padanya amalan. Tertanggung padanya amalan. Khususnya saya lah yang mengajar, yang pandai berteori, berretorik sini ni, lagi lebih lah kena fokus pada amalan tu. Jadi ini benda yang kita kena sama-sama ambil muhasabah. Dan jadikanlah 40 amalan yang dah disentuh semua sekali ini ni menjadi satu cara untuk kita sentiasa kekal ikut sunnah Nabi. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Nabi kata likulli amalin syirrah, setiap perasaan manusia ni dia ada semangat yang bertempoh. Kita ni bila mana kenal sunnah Nabi ni, kita semangat. Walikulli syirratin fatrah, dan setiap semangat tu dia akan ada waktu dia lemau, dia tak semangat. Nabi kata siapa yang waktu dia merudum semangat tu, dia tetap lagi atas sunnah aku, dia akan berjaya. Tapi waktu dia merudung tu, dia tinggalkan sunnah aku, dia akan celaka. Contoh mudah, kita tahu bangun malam ini sunnah yang besar, cuba amal. Tak boleh buat tiap-tiap malam, dalam seminggu tu mesti nak kena buat. Tak boleh buat 11 rakaat, buat 2 rakaat, tapi buat. Tuan-tuan buat, saya pun sendiri kena buat.
saya lagi lebih kena buat lah. Cuma nak katanya kita telah mengambil janji di atas sunnah ini untuk mengamalkannya. Tak boleh buat banyak, buat sikit. Sebab tu para ulama sebut, kalau tak boleh buat semua, buat sikit, tapi jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan, sebab benda tu penting, benda ni mustahak. Sebab sunnah ini akan jadi bekal kepada kita untuk kebaikan dan kesejahteraan, kebahagiaan di akhirat. Tak ada apa nak bawa balik bila mana berdiri di hadapan Allah Ta'ala ni, melainkan kita menyaksikan, kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dah selesai. Kita pun ada 22 saat lagi untuk isyak ni. Saya rasa kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. InsyaAllah bulan depan kita akan sambung 40 teguran Rasulullah buat umat. Buku yang kuliah subuh esok ni akan dibawa ke kuliah maghrib, dan dia akan compile sekali lah, maghrib subuh sampai habis buku tu dulu. Jadi kita berpada situ je. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.